Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah subscribe channel ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua karena sudah meluangkan masa untuk menonton video ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Jalani yang dapat bersama kita, seorang syekh besar, terkenal, dan yang banyak membantu, mendoakan dan memberi bimbingan dan nasihat. Dan kita juga dapat kesempatan mendengar tausiah dari Profesor Dr. Habib Abdul Hamid, dan sebelum itu Maulid Al-Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Habashi. Jadi malam ini malam barakah. Dan saya boleh kenal Syekh yang Syekh Ustaz Al-Adib Al-Kabir semua ni, saya tak berani lah bercakap banyak. Dia macam kaedah fiqah. Kaedah fiqah dah, bila ada mak, ada air, tak payah tayamum lagi dah. Jadi semua dah ada air, jadi saya tayamum tak perlu lagi dah. Jadi kita pun dapat berita dengan menterinya dan muftinya semua ada. Cuma saya nak rumuskan apa yang disebut tadi, ya. Apa yang beza dengar syekh-syekh besar. Mengapa saya selalu cuba damping? Saya hanya taraf, murid pun susah, kan? Mengapa saya senang dengan ketemu syekh-syekh besar? Bila dengar mereka, kita faham apa erti ilmu dan hikmah. Lagi tinggi martabat mereka, lagi mulia akhlak dan kebajikan mereka lakukan, lebih menenteramkan jiwa kita bila kita dengar. Ilmu bertambah, tekad perbaiki ada. Apa yang dirumuskan mereka? Ilmu. Syekh Qadir Al-Jilani, ilmu. Masalah kita ini sekarang ialah melepaskan tanggungjawab dakwah dan mengajar. Yang satu, pendidikan itu satu tugas yang mulia, yaitu sebagai pendakwah dan juga pengajar. Jadi bila kita dengar syekh besar ni, dia berikan, saya tak tahu yang lain saya percaya begitu, saya nampak macam diketuk hatinya. Anwar, ada keadaan ni sekarang, apa yang mereka sebut? Tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu dan hakikat ilmu, memperbetulkan akidah umat, dan melatih mereka supaya ada hubungan baik dan rahmah. Mujahid banyak terangkan ini juga dulu, ya, kasih sayang di antara sesama manusia. Dalam pidato tahun Masehi, saya sebut tentang apa yang digesa oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila ditanya, ya, tentang hubungan Muslim, akhukum fid din, dengan saudara kamu fil insaniyah, kerana soal karamah insaniyah yang Syekh sebut tadi. Itu bedakan di antara kemanusiaan. Mana perbedaan itu tidak mempertajam hubungan kemanusiaan. Dan dakwah yang berhasil dari zaman dulu, kalau ke Kepulauan Melayu ini, ialah di kalangan pendakwah-pendakwah yang hebat ilmu mereka, cukup berhikmah, wal mauzatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kerana mereka mampu mendepani masalah dengan majoriti Hindu Buddha ketika itu dengan ilmu dan hikmah mereka, tentunya bersandar kepada akhlak. Sebab itu bila tanya apa dia matlamat pendidikan kita, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu bedakan di antara sekadar menimba ilmu dengan memartabat, mengangkat adab yang kemudiannya menjadi tamadun dan peradaban.
Tengok indahnya perkataan daripada adab tu. Jadi ini khulasahnya saja. Jadi kerana kita dah dengar Syekh tadi, saya nak sebut, ini tanggungjawab kita. Jadi saya bila dengar ni, saya tak fikir ni untuk orang lain, saya dengar untuk saya. Apa dia? Mesti tekankan ilmu, mesti terasa tanggungjawab menyebarkan ilmu dengan hikmah, mesti tegakkan keadilan. Kerana praktiknya, amalnya, supaya dibedakan di antara orang bicara dengan orang amalkan. Lima taqulu ma la taf'alun. Jadi kita harus ada kesedaran itu. Jadi bagi saya bila dengar, ya bukan untuk bermegah, sebagai yang disebut title Rais Wizara itu bunyi geraun. Tetapi saya rasa tercabar. Bagaimana dalam keadaan begitu, dengan harapan Syekh besar daripada Turki datang ke sini dan memberikan, meraihkan, mendoakan dengan maksud kita bawa suatu perubahan, islah kepada umat, bawa satu mesej baik kepada kemanusiaan yang bukan Islam sekalipun, dan dapat menunjukkan contoh teladan bagaimana menegakkan keadilan melalui contoh akhlak. Sebab itu umpamanya saya cuba secara kecil-kecilan, ini betul mendoakan lah ya, saudara dengan tinggal, dengan putus itu, karena masalahnya besar. Tapi dia mula mesti dengan contoh, mesti pertahankan kesederhanaan, jangan terbawa-bawa dengan tamak haloba, dengan kebanggaan, kebesaran, kekayaan, kemewahan yang menjadi masalah dalam dunia politik, seluruh dunia, bukan dunia, betul lah kata dunia politik, masa itu dunia begitu. Ada kuasa gebut, ada kuasa perkayakan diri, ada kuasa angkuh dan zalim. Jadi peringatan itu kepada saya. Mudah-mudahan kita jadikan majlis ilmu seperti ini, teraskan Ahlussunnah wal Jamaah, yang menjadi trust kita, mengelakkan daripada pertelagahan dan perpecahan, dan bawa satu mesej kesatuan, kerana kesatuan itu dituntut ya. Tapi kesatuan itu mestilah ada tunggaknya. Setengah orang Melayu mesti semua bersatu, ada juga dia bersatu tu dengan tegak, ada prinsip dia yang disebut bihablillahi jami'ah. Jadi ada tunggak dia, tunggak akidahnya, tunggak akhlaknya, tunggak keadilannya, tunggak ilmunya, tunggak. Ini yang kita cuba faham. Cukuplah dekat itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullah khairan kathiran. Dan saya sangat bersyukur lah. Sebenarnya saya rasa, kalau apa yang saya rasa cukup istimewa dan nasib baik saya, iaitu sentiasa mendapat kejian caci maki itu biasalah kan. Masuk gelanggang ni, bergelanggang pertarungan. Tapi saya rasa syukur kerana di mana-mana Syekh kita daripada pesantren terkenal di Jawa Timur, Bondowoso, hadir. Kemudian ulama besar dalam negara, ulama yang sangat dimuliakan dari Turki, yang dikenali seluruh Turki. Tadi kita sebut tentang satu media sebelum pilihan raya, itu muka depan itu Syekh itu terpampang di sebelahnya saya, karena mendoakan kesejahteraan, kejayaan umat Islam di Turki di bawah pimpinan Tayyip Erdogan. Jadi dia usaha ke sini untuk cuba membawa risalah ini. Jadi kita memanfaatkanlah dengan sebaiknya, memanfaatkan dengan ilmu dan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang telah menyampaikan kalimat daripada hati beliau sampai ke hati kita insya-Allah. Dan kita doakan majlis seperti ini, majlis selawat, majlis zikir, majlis berkumpul para ulama, bukan hanya di Seri Perdana
tetapi insya-Allah suatu hari nanti akan buat di dataran merdeka juga insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini dan sebelum kita solat Isyak berjamaah menjadi suatu adat, alhamdulillah tuan guru kita daripada Turki bukan sahaja ingin menyampaikan ilmu tetapi ingin memberikan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kitab tafsir Al-Jailani, yang mana insya-Allah kami menjemput kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan Fadilatul Syekh Fadil Al-Jailani untuk menyerahkan Ini adalah replika dari stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya ada di Turki. Nah, di Topkapi di Istanbul. ختم سيدنا محمد رسول الله. النسخة الأصلية موجودة في متحف توقفي. الفقير سيد الشريف أستاذ دكتور محمد فاضل الجيلاني. نعم. جميع التهاني لفخامة الرئيس مجلس الوزراء الأخ دكتور أنور إبراهيم المؤيد من الله تعالى بالنصر والفلاح، متمنيا له التوفيق والرشاد ببركة الغوث العظم قطب الأقطاب باز الأشاب سيدي وجدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أرضاه. Beliau menyampaikan ini adalah replika dari stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kopi langsung dari Topkapi di Istanbul, dan beliau mendoakan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim semoga mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. صلوات أوراد السيد عبد القادر الجيلاني على سيدنا رسول الله. هذا تفسير سيد عبد القادر الجيلاني، خدمتنا في هذا التفسير 30 سنة. Ini adalah tafsir dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami berkhidmah untuk mengeluarkan tafsir ini setelah 30 tahun. 6 مجلدات 6 jilid على 6 نسخ مخطوط الأصلي تحقيق setelah ditahqiq dari 6 manuskrip asli. إن شاء الله، وترجمة لغة الأندونيسيا لغة مالايو، dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, وترجمة إلى لغة التركي، dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki ولغة إنديا، dan bahasa India, الآن ترجمة إنجليزي إن شاء الله. dan setelah ini akan selesai dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Inggris. مبروك. هذا نهر القادرية، حياة سيد عبد القادر الجيلاني، تأليف الخدمة يعني للفقير، أوسع حياة سيد عبد القادر الجيلاني. Ini adalah Nahrul Qadiriyah, biografi dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang paling lengkap yang beliau tulis. إن شاء الله يكون هذا سبب إن شاء الله نشر علومي. Ini adalah sebab untuk menyebarkan ilmu dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Malaysia. Dan insya-Allah kami menjemput Habib Abdullah, Rais Muasalah Bainal Ulama Al-Muslimin. Habib Abdullah ingin memberi kitab yang beliau karang sendiri insya-Allah. Fadhal. ما تكلم به البروفيسور عن عقيدة أهل السنة والجماعة
فهذه كتب ما شاء الله في شرح العقيدة الطحاوية في منهج أهل السنة والجماعة. نعم نعم نعم. وهذا كذلك مثله في شرح دروس التوحيد. نعم نعم. هذا كتاب في سجل تاريخ إسلام عالم ملايو. نعم. هذا نظرية سنوك كريستيان هورنيجي. نعم. فيها نقد لنظرية جنوب شرق أفريقيا. نعم كذلك. وفيها نقد لنظرية سنوك كريستيان هورنيجي مناقشة فيه. نعم. نعم. وهذا في قراءة آل حضرموت بالقافة اليابسة هدينا الصراط المستقيم. هذا مترجم إلى اللغة الملايبية. نعم. حفظكم الله تعالى. وفقكم الله إلى كل خير إن شاء الله. آمين. إن شاء الله جزاكم الله خيرا كثيرا. Satu lagi. Amin. Okey, terima kasih. Nak cepat sikit boleh. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, kesehatan kepada beliau, kekuatan kepada beliau, panjang umur, umur berkah di dunia dan berkah di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, bahagiakan beliau di dunia dan di akhirat dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan dalam kepemimpinan beliau Allah Subhanahu wa taala tolong beliau. Satu ayat yang selalu beliau sampaikan kepada kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itulah ayat selalu beliau sampaikan dan diperdengarkan kepada kami. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan yang panjang ini Allah berikan kesempatan untuk beliau memimpin negeri ini dan insya Allah akan memimpin umat Islam di seluruh dunia. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Datuk Seri yang mulia. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Fadilatul Syekh Doktor nak bagi hadiah juga kitab kepada Menteri Agama kita Datuk Dr. Naim insya-Allah. Dan sahibus samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Fadal, Doktor. تفسير الجيلاني إن شاء الله لأخونا وزير الأوقاف إن شاء الله. أوقاف الدينية. وهذا النهر القادرية خدمات الفقير يعني حياة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله هدية له. وسماحة المفتي تفضل. أضحك المفتي كمان. شكرا شكرا عزيز. نعم 6 مجلدات تفسير الشيخ عبد القادر الجيلاني بلغة مالايو. شكرا جزيلا. وأيضا أجيزوني السلام عليكم. خلاص أجزتك إن شاء الله أجزتك. أطمئن القادرين. وهذا تفضل نهر القادرية حياة سيد عبد القادر الجيلاني. وهذا الصلوات أجزتك في قراءة صلوات أولاد سيد عبد القادر الجيلاني إجازة خاصة وعامة إن شاء الله. قبل الإجازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan solat isyak dan selepas tu kita majlis bersurai insyaAllah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh para ulama yang hadir insyaAllah.
father, Sheikh, in Arabic. He's traveled to Sham, to Istanbul, and to Cairo. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.